kita cakap kalau buat perhimpunan rasuah ramailah pergi, seronok lah. Tapi kalau sekiranya dia dapat umpan, bila pemimpin dia naik, dia juga yang beratur kat pejabat tu minta projek. Saya tengok ramai saya kenal lah berapa kali kerajaan ni tukar. Saya boleh kata 2 kali 5, 5 kali 2 juga. Ini persoalan kepada Profesor Madya Datuk. Sudah pastinya Gerakan Rasuah Busters bersama rakan gabungannya akan mengusulkan agar kepimpinan politik negara memberikan tumpuan kepada 6 tuntutan untuk politik Malaysia tanpa rasuah. Namun begitu, persoalannya sudah pasti kita juga mengharapkan agar institusi agama juga boleh membantu dan memberikan sumbangan khususnya untuk melihat kebaikan yang akan diterjemahkan sekiranya penglibatan institusi agama ini dilihat secara aktif dan juga menyeluruh dalam kempen-kempen seperti ini. Jadi apa pandangan Prof. Madya Datuk berkaitan peranan institusi agama dalam perihal ini? Terima kasih. Sebenarnya saya rasa tak ada orang Islam yang akan kata rasuah halal. Tetapi apa yang ada ialah kita telah salah di dalam menekan tentang kepentingan prioriti dalam agama. Saya selalu buat contoh yang siapa yang mendengar ucapan saya ni selalu akan dengar benda yang contoh saya buat. Ada perkara dalam Islam ini, ada perkara yang membabitkan dosa peribadi. Ada perkara yang membabitkan dosa umum, yang membabitkan dosa dengan masyarakat. Dosa peribadi ini macamlah satu orang minum arak, dia berzina, dia apa. Ini salah berdosa di sisi Tuhan tak dinafikan. Tapi ini antara dia dengan Allah. Dia taubat, dia mohon ampun dengan Allah. Satu lagi dosa yang membabitkan antara dia dan masyarakat, yang mana dia taubat dengan Allah tidak selesai, melainkan dia mestilah memohon kemaafan dengan masyarakat, seperti mengambil harta rakyat, seperti dia memusnahkan harta negara. Dan ini semua tak jadi, tak diselesaikan hanya dengan dia pergi umrah ataupun dia pergi masjid selepas daripada pencen atau seumpamanya. Ini semua dosa yang mana Nabi SAW telah sebut kepada orang yang telah mati dalam medan jihad juga, bahawasanya dia kalla barra'aituhu finnar, sama sekali tidak, bahkan aku melihat dia di dalam neraka. Kenapa dia di dalam neraka? Kerana dia mengambil sehelai selendang di dalam peperangan Khaybar. Nabi kata, kerana sehelai selendang itu telah membakarnya, padahal dia mati syahid, kerana menunjukkan bahawasanya harta orang tidak boleh dipermudah-mudahkan. Dalam masyarakat kita, kalau satu orang tu terlibat dengan kes khalwat umpamanya, ditangkap, masuk dalam surat khabar ke, viral ke, malu dia, tak boleh balik kampung, semua orang kan kata kat dia, kutuk dia, jumpa dia apa punya teruk kau ni. Padahal itu dosa sepatutnya ditutup antara dia dengan Allah Ta'ala, berdosa, tapi bukan untuk dihebohkan. Tapi kalau orang tu terlibat dengan rasuah, berpuluh juta, ratus juta, dia boleh lagi balik ke kawasannya dan penduduk kawasan dia masih lagi menyambut dia, salam dan cium tangan dia, dan bangga pula kalau dia ajak makan. Dan ini kita ada imbangan yang salah kerana kita gagal untuk membezakan salah faham kita terhadap konsep agama. Salah faham kita terhadap dosa mana yang patut ditegaskan dan dosa mana yang patut kita minta supaya dia taubat antara dia dengan Tuhan. Dosa rasuah akan menyebabkan pengambilan harta rakyat. Ini tidak boleh diselesaikan dengan sekadar ustaz pergi baca doa, mufti pergi baca dalam majlis dia. Ini semua bukan penyelesaian je demikian. Itu satu hal. Hal yang kedua saya nak tegaskan ialah kita mesti educate. Kita mesti fahamkan rakyat kita tentang peranan jawatan-jawatan yang ada dalam negara kita. Wakil rakyat umpamanya. Ahli parlimen umpamanya. Apa peranan ahli parlimen dan wakil rakyat? Orang kampung ataupun sebahagian masyarakat kita, termasuk masyarakat Melayu secara khususnya, mereka kadang-kadang fikir wakil rakyat yang baik, ahli parlimen yang baik selalu balik tengok kawasan, melawat orang sakit, pergi tengok orang anak nak masuk universiti, pergi kenduri hadir. Dan apabila pergi itu pula tak boleh pergi saja, kena salam, bila salam kena ada duit, bagi duit, kalau kenduri kena bagi sikit sumbangan. Lama-lama dipikir peranan wakil rakyat ahli parlimen ialah bagi bantuan. Bila nak bagi duit poket, bila nak bagi, dia perlukan duit yang banyak. Bila duit yang banyak, dia akan makan modal. Bila dia makan modal, dia mesti terfikir untuk mencari modal tambahan. Mesti mencari side income. Inilah yang menyebabkan dia fikir kalau lagi banyak dia bagi, lagi banyak orang suka kat dia. Bagi lagi banyak dia cari income sampingan dia. Ini adalah akan menyuburkan rasuah. Padahal itu bukan peranan wakil rakyat. Ahli parlimen, tugas mereka bukan itu.
Tugas mereka mesti. Lagi kita tidak educate hal ini, kita tak boleh. Naik parti yang baru untuk memerintah, mereka buat yang sama juga. Mereka balik ke kampung, belum lagi jadi orang nombor 1 dalam negara, naik kapal terbang mewah dalam seumpamanya melawat, ini bakal menteri lah, bakal Perdana Menteri lah, apa semua. Dan semua orang sambut dengan begitu hebat sekali. Semua ni menyebabkan toke-toke pula jadi berhutang budi dengannya. Dan kita tak boleh stop hal ini selagi mana kesedaran itu tidak serentak. Dan orang awam tentang rasuah. Tapi kalau wakil rakyat bagi duit kat dia banyak, dia pun suka. Saya tidak kata rasuah, tapi maksudnya kalau dia asyik ada YB tu mari kenuri rumah kita bagi RM20. Dia kata ni pun bagi RM50. Jadi dia nilai bagus tak bagus YB tu dengan berapa duit, berapa ringgit, orang utara kata berapa duit lah. Berapa ringgit yang dia beri ketika salam dengan dia tu. Dan itulah yang menggalakkan untuk YB ataupun wakil rakyat, orang politik mesti ada duit banyak. Dan kita cakap rasuah, reformasi, rasuah ke apa, gaya mereka tetaplah sama apabila mereka jadi menteri dan balik ke kampung-kampung dan kawasan mereka. Ini adalah realiti dan sambutan juga sama, ya. Ya, apakah Datuk mengatakan bahawasanya sudah sebati dalam masyarakat kita yang masyarakat kita sebenarnya mudah dibeli ataupun mudah dipujuk dengan wang ringgit walaupun jumlahnya sedikit? Ya, saya begini, manusia ini, walaupun kita selalu kata tentang ramai rasuah dalam negara kita, sebenarnya ia adalah refleks kepada realiti masyarakat itu sendiri. Dia refleks diri kita lah sebenarnya. Kalau masyarakat itu, kita cakap tentang England, kita cakap tentang negara-negara yang kurang rasuah, yang terdiri pada negara-negara maju, yalah mereka ada di sudut-sudut lain lah. Skandinavia, kita cakap tentang mereka, bagaimana mereka canggih dalam masalah ni. Tapi kita kena tahu bahawa itu adalah sikap rakyat mereka yang terdidik. Kita cakap kalau buat perhimpunan rasuah, ramailah pergi, seronok lah. Tapi kalau sekiranya dia dapat umpan, bila pemimpin dia naik, dia juga yang beratur kat pejabat tu minta projek. Saya tengok ramai saya kenal lah berapa kali kerajaan ni tukar. Saya boleh kata 2 kali 5, 5 kali 2 juga. Sehari bila naik yang baru, dia juga kata, ya aku tolong banyak lu, kita pergilah, bos kita sekarang dah naik. Sama juga sebenarnya budaya itu. Kerana ia bukan datang daripada kesedaran menentang rasuah ni, melainkan seperti mana yang insya-Allah mudah-mudahan yang dibuat oleh golongan yang tidak berkepentingan ni. Ia datang daripada kehendak untuk menombang antara satu sama lain, untuk satu pihak mengambil pihak yang tempat dan kemudian menggunakan tempat itu sebagai balas dendam kepada orang yang sebelumnya menggunakan hal yang sama. Ini adalah realiti, kita boleh cakap lah, boleh tengoklah pemimpin-pemimpin yang cakap tu sendiri dan bagaimana keadaan hal mereka ketika mereka menjadi menteri. Dan kemudian bila tukar kawan ni pula 2 kali 5, 5 kali 2. Selagi kesedaran secara gelombang rakyat tentang yang bukan saja kesedaran sekat politik, sebab kesedaran di dalam diri rakyat, kesedaran dan diri individu rakyat Malaysia itu membenci rasuah, menganggap ia salah di segi agama, salah di segi moral, saya tak akan mengambilnya, bukan soal saya parti A ataupun parti B, itu prinsip hidup saya. Selagi itu tak berlaku, dia akan rasuah boleh menjadi permainan politik ataupun boleh sekadar slogan untuk kita ramai-ramai sorak pada musim pilihan raya. Ya.